Ketupat daun palas ialah sejenis hidangan yang wajib di Asia Tenggara dan diisytiharkan sebagai salah satu makanan tradisional masyarakat Melayu yang masih kekal hingga ke hari ini. Ketupat daun palas adalah sejenis kuih tradisional yang sangat popular di pantai timur, terutamanya di Kelantan, dan kebiasaannya dihidangkan sebagai juadah utama ketika sambutan hari perayaan. Namun begitu, terdapat juga sesetengah negeri seperti Terengganu, Kedah, Perlis dan negeri lain-lain yang menggunakan ketupat ini sebagai juadah utama mereka pada hari raya. Ketupat daun palas atau dengan kata lain ketupat pulut ialah sejenis ketupat yang sama isi dalamnya yang berisi beras pulut dan ia menggunakan daun palas sebagai pembungkusannya. Ketupat daun palas ini mempunyai perbezaan daripada segi bentuk, saiznya, penggunaan beras dan juga penggunaan daun untuk membalut atau membungkusnya. Ketupat ini dinamakan sedemikian kerana ia dikelonsongkan menggunakan daun daripada pokok palas. Ketupat daun palas merupakan satu identiti yang sering dikaitkan dengan perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan sesetengah masyarakat kita juga sering menjadikan ketupat daun palas ini sebahagian daripada elemen dalam kerajaan. Di musim perayaan Aidilfitri, setiap rumah akan menghidangkan ketupat daun palas bersama dengan hidangan lain seperti rendang, gula melaka, serunding daging dan sebagainya. Dengan sampingan ini tidak akan lengkap sekiranya tidak diselipkan bersama sajian ketupat palas. Ia seolah-olahnya menjadi pelengkap dan pengganti kepada nasi semasa dihidangkan kepada tetamu atau dimakan bersama seisi keluarga. Namun ada setengahnya yang suka menikmati ketupat daun palas ini begitu sahaja tanpa juadah sampingan lain kerana ketupat palas ini biasanya dibuat cukup lengkap cita rasanya. Majoriti masyarakat Melayu Kelantan biasanya menggemar ketupat daun palas ini kerana ia mempunyai rasa manis berbanding ketupat palas yang biasa. Ketupat daun palas ialah sejenis makanan tradisi yang diyakini merupakan satu warisan nenek moyang masyarakat Melayu. Ketupat daun palas merupakan makanan tradisional warisan Melayu dan ia merupakan satu identiti yang sering dikaitkan dengan perayaan dan sebahagian daripada elemen kerajaan. Makanan tradisional ini dikenali sebagai ketupat palas kerana bahagian luarnya dibungkus dengan menggunakan daun palas yang diambil dari pokok palas. Bagi isi dalam ketupat ini pula dibuat daripada beras pulut. Dalam pembuatan ketupat palas, beras pulut dimasukkan ke dalam kelongsong daun ketupat yang telah dianyam sebelum direbus dalam air yang panas. Pembuatan ketupat palas sebagai makanan tradisi ini merupakan satu kesenian daripada nenek moyang yang perlu dipelihara kerana ia memerlukan kemahiran dan ketelitian dalam pembuatan kelongsong ketupat. Jika kemahiran ini tidak diwarisi dengan sebaiknya daripada nenek moyang, generasi hari ini agak sukar untuk menghasilkan kelongsong ketupat palas yang berbentuk segitiga. Kebiasaannya, ketupat palas disediakan dengan hidangan sampingan yang lain seperti rendang ayam dan daging, serunding, gula melaka ataupun dimakan begitu sahaja. Menggunakan ketupat sebagai makanan tradisi ini sebagai simbol kebudayaan Melayu dikatakan ada cerita sejak berpuluh lamanya di dalam kesusastraan Nusantara seperti hikayat Indra Putra. Oleh itu, ketupat palas begitu popular dan tidak asing bagi populasi Nusantara seperti Malaysia dan Indonesia. Bukan itu sahaja, ketupat sebenarnya turut dinikmati di negara-negara Asia Tenggara yang lain seperti Singapura, Brunei dan Filipina. Malah sejarah asal-usul ketupat ini sendiri daripada dikatakan bermula di Jawa, Indonesia. Ketupat daun palas banyak dikaitkan dengan perayaan orang Islam iaitu Hari Raya Aidilfitri yang dipercayai akan kewujudannya sejak abad ke-15 lagi dalam masyarakat Islam. Pada waktu itu, masyarakat Melayu diseru akan memberikan buah tangan berupa ketupat palas kepada saudara mara, jiran tetangga maupun rakan-rakan kenalan mereka sambil bermaaf-maafan apabila berakhirnya bulan Ramadan dan meraihkan kedatangan bulan Syawal bersamaan dengan hari Lebaran iaitu Hari Raya Aidilfitri. Perkataan lebaran itu sendiri dipercayai berasal daripada perkataan leburan yang membawa maksud peleburan dosa-dosa yang lalu. Malahan dipercayai perkataan ketupat berasal daripada bahasa Jawa iaitu kupat yang membawa makna mengakui kesalahan yang
dilakukan sesama manusia. Simboliknya, ketupat ini dihubungkan dengan kemenangan umat Islam setelah sebulan berpuasa di bulan Ramadan, dan seterusnya disambut bermula 1 Syawal di Hari Raya Aidilfitri. Isi beras pulut yang berwarna putih di dalam pelosok ketupat palas pula menjadi simbol kepada kesucian seseorang daripada dosa. Beras pulut yang putih turut melambangkan kebersihan dan kesucian hati setelah memohon keampunan dari segala kesalahan. Hal ini bermaksud setelah sebulan berpuasa di bulan Ramadan, umat Islam kembali kepada fitrah yang asal, iaitu suci bersih daripada segala dosa bagaikan beras pulut yang putih bersih. Pembebasan daripada belenggu dosa-dosa yang lalu diraihkan melalui salam bermaaf-maafan dengan diiringi pemberian ketupat palas. Dalam erti kata lain, pemberian ketupat palas kepada saudara mara, jiran, tetangga dan rakan-rakan kenalan merupakan satu simbol yang melambangkan kemenangan umat Islam setelah sebulan berpuasa dan melawan hawa nafsu di bulan Ramadan. Manakala anyaman yang bersilang-silang pada kelongsong ketupat pula memberi makna yang tersirat ialah dosa-dosa yang terlirat pada diri manusia, atau erti kata lain, anyaman daun palas pada pembungkusan ketupat palas itu mencerminkan berbagai-bagai macam kesalahan dan dosa manusia. Namun, bentuk jalinan yang wujud pada anyaman ketupat itu sendiri melambangkan kesatuan dalam hubungan yang wujud sesama mereka. Dalam kesibukan menganyam ketupat, ada peringatan dan pesanan di sebalik pembuatan ketupat daun palas, kerana selama ini sesetengah masyarakat Melayu kita mungkin tidak menyedari tentang perkara ini, malah ianya sekadar simbolik kosong dalam menyambut perayaan. Sekiranya dapat diteliti kembali tentang sejarah ketupat daun palas ini, ianya merupakan satu identiti yang menyampaikan makna dan pengertian begitu mendalam yang harus dihayati bersama-sama. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan kebiasaannya setelah saling bermaaf-maafan, masyarakat tidak kira sama ada yang tua maupun muda dipesan dan diingatkan untuk menjaga sikap dan tindakan yang baik supaya dapat mencerminkan budi pekerti yang baik. Malah hakikat ketupat daun palas itu sendiri menyampaikan pesanan yang sangat mendalam untuk manusia agar menjadi manusia yang suci bersih dan memartabatkan akhlak yang tertinggi dalam menjalani kehidupan sebagai umat Islam yang sentiasa menurut perintah Allah yang Maha Agung. Terdapat pelbagai jenis ketupat daun palas, iaitu ketupat daun palas lemak manis, ketupat serunding daging, ketupat pulut hitam, ketupat kacang dan ketupat jagung. Ketupat pulut atau lebih dikenali ketupat daun palas lazimnya diperbuat daripada daun palas muda yang dianyam untuk dijadikan kerangka ketupat atau kelongsong ketupat. Ketupat palas merupakan sejenis tumbuhan dari keluarga palma dengan mempunyai daun berwarna hijau dan berbentuk seolah-olah kipas yang cantik. Pokok palas ini sangat istimewa dan jarang ditemui, tidak seperti tumbuh-tumbuhan yang lain terdapat di dalam hutan. Pokok palas duri atau nama saintifiknya Liquala sapinorops merupakan sejenis pokok palas yang paling disukai masyarakat, terutamanya penduduk Melayu, kerana daunnya seringkali diambil untuk dijadikan kelongsong daun ketupat palas. Pokok palas duri ini adalah sejenis spesies yang biasanya digunakan untuk pembungkusan makanan, khususnya ketupat pulut atau ketupat palas. Pokok palas ini mempunyai batang yang berduri tajam. Daunnya berwarna kuning kehijauan di tepi. Apabila dibuka lebarnya agak sesuai untuk dianyam menjadi ketupat palas. Daun palas juga mempunyai bentuk yang panjang. Namun, untuk mendapatkan daun palas bukanlah sesuatu yang mudah kerana pokok itu tumbuh jauh di sekitar kawasan yang berpaya dan berluka. Namun, itu tidak menjadi masalah bagi peniaga maupun masyarakat tertentu untuk mendapatkan daun palas apabila permintaan terhadap daun palas semakin meningkat menjelang bulan Ramadan. Daun palas ini boleh dibeli sahaja di pasar-pasar berdekatan dan berhampiran tempat tinggal. Ketupat palas sering dijadikan hidangan bagi menggantikan nasi. Selain itu, ketupat mempunyai keistimewaan kerana ketupat ini tidak hanya mempunyai satu jenis anyaman sahaja, malah mengikut maklumat yang diberi terdapat beribu jenis cara anyaman ketupat. Jenis ketupat bergantung kepada bahan yang digunakan dan daun yang digunakan untuk membuat kelongsong atau bungkusannya. Antaranya ketupat bawang, ketupat jantung, ketupat nasi, ketupat palas dan sebagainya. Namun begitu, ketupat palas menjadi tarikan masyarakat Melayu sejak dahulu lagi sebagai salah satu hidangan makanan warisan tradisional yang tidak laku di telan zaman. Ketika perayaan dan upacara tertentu, ketupat palas juga dianyam khas untuk menjadi perhiasan yang biasanya dibentuk-bentuk menjadi bentuk yang luar biasa.
Anyaman ketupat palas adalah berbentuk segitiga dan anyaman ini lebih mudah. Daun ketupat yang unik dan cantik ikatannya dalam bentuk segitiga sebenarnya menarik kepada siapa sahaja yang ingin memakannya. Bentuk yang unik dan menarik menjadi masih kekal diusahakan dan dipelihara oleh masyarakat tanpa mengira masa. Masyarakat Melayu Semenanjung Malaysia, ketupat daun palas ini boleh dibezakan dari segi ikatan dan balutan pada ketupat palas. Ketupat daun palas dapat dibezakan sama ada diikat secara kemas atau tidak kemas. Yang membezakan sama ada ia ketupat palas jantan maupun ketupat palas betina. Daun palas ini boleh dibezakan dari segi ikatan dan balutan pada ketupat palas. Ketupat daun palas dapat dibezakan sama ada diikat secara kemas atau tidak kemas. Yang membezakan sama ada ia ketupat palas jantan maupun ketupat palas betina. Ketupat palas jantan ini mempunyai isi pulut lebih di bahagian akhir balutan serta mempunyai ikatan dan balutan yang kemas. Manakala ketupat palas betina pula saiznya kecil dan tidak mempunyai isi pulut lebih di bahagian ikatan dan balutan serta tidak mempunyai ikatan dan balutan yang kemas. Namun, ianya hanya sebagai satu gurauan atau sendaan sahaja semasa membungkus ketupat palas yang dibuat agar kelihatan kemas dan rapi serta mengikut tradisi Melayu terdahulu cara pembungkusannya. Aroma daun palas menambahkan keenakan lagi jualan ketupat palas yang berasaskan daun palas ini. Ketupat daun palas yang berbentuk tiga segi mempunyai tekstur yang kenyal dan manis. Hal ini dinyatakan demikian kerana ketupat daun palas yang dipadu menggunakan daun palas boleh menghasilkan aroma yang wangi ketika dimasak kerana aroma tersebut datang daripada bungkusan daun palas. Penghasilan ketupat daun palas biasanya melibatkan beberapa bahan asas, antaranya adalah beras pulut, santan, garam, gula dan juga daun palas. Ketupat bergantung kepada bahan yang digunakan untuk menghasilkannya. Misalnya untuk ketupat palas lemak manis hanya menggunakan bahan asas seperti yang telah dinyatakan. Akan tetapi jika terdapat ketupat palas serunding, dia menggunakan bahan seperti serunding daging sebagai inti dalamnya bersama pulut. Jadi ketupat palas lemak manis menjadi pilihan orang ramai menjalan syawal tanpa mengira golongan muda maupun golongan tua. Majoritinya ramai yang gemar ketupat palas lemak manis atau dengan erti kata lain ketupat palas biasa kerana ketupat ini boleh dinikmati begitu saja tanpa sebarang jualan sampingan lain. Malah ada juga yang suka makan ketupat palas bersama rendang, gula melaka dan sebagainya. Untuk proses pembuatan dalam menghasilkan ketupat daun palas secara tradisi ini mempunyai beberapa langkah. Antara langkah pertama adalah dengan menyediakan daun palas terlebih dahulu dengan mendapatkan di sekitar kawasan tempat tinggal. Malah disebabkan jarang kebiasaannya daun palas ini ditanam oleh masyarakat sekarang, daun palas ini boleh dibeli di pasar-pasar yang berhampiran. Kemudian daun palas yang disediakan itu haruslah dibuka sehari atau 2 hari sebelum ketupat palas dibuat. Tujuan utamanya dibuka terlebih dahulu untuk menumbuhkan daun palas apabila dibalut dengan pulut ketupat nanti. Keesokan harinya, beras pulut akan dibasuh dengan bersih terlebih dahulu sebelum direndam. Setelah selesai dibasuh, barulah beras pulut itu direndam selama 2 atau 3 jam. Seterusnya, sediakan santan. Santan boleh didapatkan di kedai-kedai berhampiran yang sudah siap diproses. Penyedap santan ini bergantung pada beras pulut yang direndam. Sebagai contoh, beras pulut sebanyak 2 kg, maka santan yang disediakan haruslah lebih dari setengah kilogram. Ini bermakna 2 kg beras pulut bersamaan dengan 1 kg santan. Ini akan menjadikan hasil ketupat palas ini lagi sedap dimakan. Bagi menambahkan lagi rasa sedap dan ketupat palas tidak mudah cepat basi, santan yang disediakan itu haruslah dimasak dengan segenggam garam beserta daun pandan. Daun pandan yang dimasukkan ke dalam santan yang dimasak itu secara tidak langsung akan membangkitkan rasa bau wangi santan itu. Selepas 3 jam pulut direndam, maka beras pulut itu boleh dikukus hingga masak dan naik bau yang sangat membangkitkan. Kukus beras pulut itu sehingga betul-betul kelihatan masak. Jangan terlalu terburu-buru dan mengukus beras pulut untuk kali pertama dengan tujuan mengelakkan beras pulut menjadi separuh masak ataupun mentah. Langkah selanjutnya iaitu apabila beras pulut telah masak, tuangkan ke dalam bekas bersama santan. Kemudian adukkan beras pulut tersebut dengan santan yang telah dimasak dan tulis sehingga beras pulut itu tidak melekat pada serbuk dan kelihatan berminyak. Selepas itu, masukkan 1 kg gula dan uli rata sehingga pulut menjadi suam agar dapat dibungkus dengan kemas.
Masukkan pulut ke dalam kerangka atau kelosok ketupat yang telah siap dianyam. Setelah itu, bungkus dan ikat pulut dengan kemas. Kemudiannya, cantumkan ketupat palas tadi kepada 5 kerangka kelosok dan ikat bahagian atas ketupat dengan daun pucuk palas. Langkah terakhir, masak ketupat yang telah dibungkus sama ada dengan cara merebus, mengukus atau menggoreng. Untuk membangkitkan lagi bau dan keenakan rasa ketupat palas ini, hendaklah dimasak menggunakan kaedah merebus. Cara memasak ketupat palas atau ketupat pulut boleh dilakukan secara kukus ataupun rebus secara terus. Ia akan menjadi lebih beraroma sekiranya kayu yang digunakan sebagai bahan pembakar semasa merebus ketupat palas ini. Pulutnya harus ditekan padat ke dalam kelosong daun palasnya. Hal ini dikatakan demikian kerana ketupat palas yang dimasak dengan cara merebus lebih dari 2 jam untuk mendapatkan kualiti ketupat yang baik ini lebih tahan lama untuk disimpan dan tidak mudah cepat basi. Iaitu makanan warisan tradisi Melayu iaitu ketupat daun palas pada hakikatnya agak tercabar dengan kehadiran pelbagai jenis makanan kontemporari pada hari ini. Secara kesimpulannya, jika ada anak-anak yang masih kecil, bawalah mereka berjinak-jinak dengan tradisi dan budaya masing-masing sebelum mengenali budaya orang lain. Ajarilah mereka untuk mengetahui tradisi negeri tempat tinggal mereka supaya tidak ditelan zaman. Yang demikian, pengkaji turut memberitahu bahawa dirinya sendiri dididik dan diajar oleh ibu bapa mereka supaya berdikari dalam membuat segala keperluan.